Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam di alam maya. Apa khabar saudara semua? Saya sentiasa mendoakan agar anda sentiasa bahagia bersama keluarga. Apa khabar saudara Syanu Banaras? Nama Banaras ni macam nama dekat Palermo, Sicily. Saudara Syanu Saudara Fui, Mizi Aziz, apa khabar Mizi? Nampak dia dimanjung teruk di Taman Samudra. Jangan balik dululah saudara Mizi Covid. Apa khabar aku Tengku JB, saudara Muhammad Fuad, saudara Muhammad Nazim. Waalaikumsalam saudara Syuhami Megat Rizwan. Terima kasih. Salam perjuangan juga untuk teman-teman, kata Syuhami Megat Rizwan. Saudara Kuisroh, saudara Herman Rubidin, apa khabar Abi? Doa saya sentiasa bahagia bersama pasangan. Saudara Mat Intan ni betul Intan ke? Saudara Nenek Porah daripada Sabah. Salam dari Sabah. Nenek Porah berkirim salam untuk teman-teman Begitu juga saudara Azhar, saudara Muhammad Fauzi, saudara Muhammad Safari Matzun, saudara Herman Ben, Rajmah Imah, Jamil Awang, Kamal Awang, Jamil Abdul Rahman, Kasim Makdin, Adnan Makno, Ben Jetek. Siapa tu Ben Jetek tu, nama macam mana tu Ben? Waalaikumsalam juga kepada saudara Rosli Muhammad, saudara Muhammad Puzi, saudara Ros Yun dan Mak Yusuf Sari Yusof. Serta teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. InsyaAllah usai pencerahan malam ini saya akan santuni anda semua. Kerana saya perlu memberi pencerahan apa yang berlaku hari ini saudara Saudara, hari ini Isnin 20 September 2021 dan hari ini merupakan hari yang ke-550 virus corona menyerang negara kita. Ingat saudara hari ini adalah hari yang ke-550 COVID melanda. Dan dari segi laporan yang saya dapat, nampaknya hari ini ada sedikit penurunan daripada semalam. Sebab semalam 14,954. Tapi hari ini 14,345, ada sedikit susut. Namun begitu, jumlah terkumpul warga kita yang dijangkiti oleh virus corona sudah pun menjangkau angka 2,112,175 orang. Dan jumlah kematian setakat semalam lah, saya hari ini tak dapat, dan jumlah hari ini berapa meninggal saya tak tahu. Yang saya dapatan saya daripada laporan daripada WHO dan juga daripada media sosial yang lain, bahawa jumlah angka kematian sudah pun mencecah 23,443. Jadi saya harap agar Kementerian Kesihatan bersifatlah terbuka agar kita dapat tahu berapa jumlah kematian sebenarnya setiap hari, supaya dapat kita laporkan agar warga dapat lebih sentiasa berwaspada. Di Perlis ada sedikit penurunan, semalam 76, hari ini 51. Begitu juga di Kedah, sudah mula susut daripada di Kedah naik lah, naik rupanya daripada 809 kepada 967. Di Pulau Pinang sedikit susut daripada 1259, hari ini adalah 1170, tinggi cek. Di Perak ada sedikit susut daripada 1222 kepada 1090. Banyak tu bukan sikit. Jadi berusahalah untuk memutuskan jaringannya Saudara Zana Isa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat live, salam perjuangan, salam satu Malaysia, salam Abata daripada saudara Zana Isa. Di Selangor nampak gayanya ada kelegaan yang begitu ketara. Sebab semalam 2028, hari ini sudah pun 1365. Jadi negeri Selangor menduduki tangga ketiga, tidak lagi yang teratas. Yang teratas adalah Sarawak, yang kedua adalah Johor, dan ketiga adalah Selangor. Di wilayah Persekutuan terus susut daripada 383 kepada 307. Ini adalah sedikit kelegaan untuk warga di Lembah Kelang. Begitu juga di Putrajaya susut daripada 19 kepada 11 orang. Negeri Sembilan alhamdulillah terus susut. Sebab semalam 144, hari ini 125. Eka usahalah Jang, macam mana pun nak buat, macam buat lah. Mak kata Tok Mat, buat lah macam mana pun. Janji virus corona ni diusir daripada negeri Sembilan. Ni Sembilan
Di Melaka juga susut daripada 207 kepada 162. Melaka ni tak tahulah, Datuk sahabat saya, Datuk Sulaiman, Yang Amat Datuk Sulaiman ingat nak berjumpa dengan dia, nak buat interview. Belum ada perkabaran dari beliau. Mungkin satu ketika nanti kita dapat bertemu muka dan mengadakan satu live dengan Yang Amat Ketua Menteri Melaka. Sahabat saya, Datuk Sulaiman, kita nak tanya dia lebih daripada 1 hari beliau menjadi Ketua Menteri. What how it happen in Melaka. Di Johor terus susut. Walaupun tinggi daripada 1948 kepada 1598. Tetapi di Pahang nampak gayanya ada peningkatan balik sedikit. Daripada 705 kepada 779. Begitu juga di Terengganu. Naik daripada 671 kepada 804. Sebagaimana yang saya katakan bahawa sejak akhir-akhir ini saya lihat negeri-negeri yang berada di pesisiran Laut Cina Selatan dia masih lagi tak berganjak, ada turun naik gelombangnya, ada turun lepas itu naik balik. Jadi warga yang berada di sekitar Laut Cina Selatan macam Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Sabah dan Sarawak harus berhati-hati. Saya tak tahu macam mana. Dah lebih daripada seminggu, rasanya dekat 2 minggu dah. Di Kelantan daripada 1420 kepada 1050. Sebab saya katakan masih lagi ribuan angkanya. Di Sabah sedikit susut daripada 1356 kepada 1255. Bagaimanapun tahniah kepada warga Labuan. Hari kedua sifar COVID-19. Jadi berterusanlah berusaha untuk memutuskan secara total jangkitan virus corona di Labuan. Dan di Sarawak masih lagi menduduki angka tertinggi. Semalam 2,707, tiba-tiba hari ini dia naik balik kepada 3,611. Itulah laporan yang dapat saya berikan daripada negeri ke negeri. Saudara, Saudara Omar Maidin, kerajaan gagal ke? Ini susah saya nak jawab. Sebab nampak gayanya dia gelembung tu turun naik, masih lagi angkanya bukanlah angka 2-3 ribu, 14 ribu hari ni saudara. Tinggi. Khani Jamaluddin jadi menteri kesihatan, perlulah berusaha sehabis mungkin. Memanglah kita pun seronok juga tengok dia pergi melawat ke hospital, spot check. Tapi kalau menteri sering kali melakukan spot check pun tak bagus juga. Kita tak perlulah untuk adakan kapet merah, tetapi dia bagi tahulah kalau hadir ke hospital sedangkan ketua pengarah tak ada apa semua, macam mana nak jawab? Apakah tujuannya? Apakah nak jerangkap sama untuk ketua-ketua pengarah hospital tersebut? Sebab di hospital ni adalah lembaga pengarah, lembaga pelawat dan sebagainya. Jadi saya rasa tindakan Khairy Jamaluddin ni nampak macam sekolah dulu guru besar pergi buat spot check. Tak boleh begitulah. Bagus pergi turun ke lapangan, itu memang dialu-alukan. Tapi melakukan secara rambang, sedangkan pada hari Minggu, hari cuti dan sebagainya, itu saya rasa tindakan yang bagi saya lah, takkanlah lembaga pengarah ataupun pengarah hospital sebut kena standby ke hospital 24 jam. Ini pun kena fikirkan juga, bukan satu gambaran yang baik lah. Apakah menteri pula nak buat spot check? Sepatutnya menteri tengok, kena bincang dengan pengarah. Jadi kena bagi tahu pada pengarah. Saya tahu supaya agar hospital tidak melakukan sweep the dirt under the carpet. Okey yang itu. Dan saya rasa kalau bagi notis 5-6 jam I akan sampai hospital ni, saya ingat okey. Jadi menteri-menteri yang lain pun tak buat macam tu. Banyak kementerian-kementeriannya nak buat kerja, tak ada masalah. Tetapi cara tu biar kena. Dan untuk bulan ini, setakat hari ini 20 hari bulan, jumlah jangkitan virus corona yang dijangkiti oleh warga kita adalah jumlah adalah 365,921. Jadi Menteri Kesihatan kena berusaha agar 365,000 ni tidak menjangkau macam bulan lepas, bulan lalu 632,982. Jangan pula nanti macam kata menteri tadi dekat parlimen, dia kata act of God. Nanti kena sanggah pula nanti. Baik, saudara, kita masuk tazkirah singkat. Ini antara perbuatan yang dicela. Ini daripada hadis riwayat Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya seorang lelaki telah pun meminta nasihat daripada baginda Rasulullah SAW. Jadi dia berkata, "Ya Rasulullah, berilah pesanan kepadaku." Jadi jawab baginda, "Janganlah engkau menjadi seorang yang pemarah
Jadi orang itu mengulangi lagi permintaannya beberapa kali kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, berilah aku apakah caranya untuk menjadi seorang yang baik, yang mulia. Dan setiap kali soalan itu dikemukakan, baginda menjawab, janganlah engkau menjadi seorang pemarah. Jadi di sini dapat kita artikan huraian daripada hadis ini bahawa sifat marah adalah sebahagian daripada sifat-sifat syaitan yang dikeji oleh Allah dan dikeji oleh agama Islam. Oleh itu kita sebagai umat Islam hendaklah menjauhi sifat tersebut. Hindarilah diri anda daripada amarah. Bila marah ni api. Api ni sifat semula jadi syaitan. Saudara, kan dalam Islam ini menuntut agar kita sentiasa sabar. Bukankah sabar itu separuh daripada iman? Jadi saudara, berwaspadalah sentiasa dan kita sentiasa bersifat sabar. Baik saudara, ini apa pula kata sahabat saya, saudara Cikgu Hibil. Kata Hibil Hasan dalam Mutiara katanya, peraturan paling utama bagi orang yang berjaya adalah kerajinan. Ya, saudara Zahrul, begitu juga saudara Aisyaka. Peraturan paling utama bagi orang yang berjaya adalah kerajinan. Dan dia tidak pernah menunda pekerjaannya sehingga hari esok. Kalau hal itu dapat dikerjakan hari ini, maka perlulah dilaksanakan pada hari ini juga. Inilah kata-kata yang disemaikan, yang dilontarkan oleh mendiang Abraham Lincoln, mantan Perdana Presiden Amerika. Terima kasih Cikgu Hibil atas culipan kata-kata mutiara yang cukup indah dan begitu berarti untuk kita hayati bersama, saudara. Ya. Salam impian monatorium. Salam impian monatorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Ingat saudara, kalau negara berbelanja tanpa had, negara akan menuju kemuflisan. Bagaimanapun pada teman-teman yang berurusan dengan kumpulan wang simpanan pekerja, saya mengharapkan agar anda memperolehi tuntutan anda. Itu duit bukan orang lain, duit anda sendiri juga. Cuma yang saya difahamkan cuma dapat 1,000 saja, tapi yang tak dapat lagi berusahalah sedaya mungkin berdoa supaya dapat. Bagaimanapun saya ingin berseru sekali lagi kepada warga di kumpulan wang simpanan pekerja, pimpinan daripada kumpulan wang simpanan pekerja, kalau boleh berikanlah pengeluaran wang itu secara tuntas, one off RM10,000. Begitu juga kepada mereka-mereka yang menyimpan lebih daripada RM500,000. Kesian orang yang menyimpan lebih daripada RM500,000, ada yang RM1,000,000, macam ada teman-teman saya juru terbang, dan mereka membeli rumah, nak bayar ansuran rumah tu yang peritnya. Jadi apa kesalahnya kalau diizinkan mereka yang mempunyai simpanan lebih daripada RM500,000 diizinkan pengeluarannya sebanyak 10%. Bukan kena peruntukan daripada kerajaan pun, ini merupakan wang tabungan mereka sendiri. Jadi saya harap warga dan pimpinan di kumpulan wang simpanan pekerja, terutama Menteri Kewangan, dapat memikirkan, dapat meluluskan permintaan ini. Tak banyak pun, 10% saja daripada jumlah caruman mereka. Bukan nak suruh keluar 100,000 apa 1 juta tu, tidak. 10% daripada caruman yang ada dalam akaun mereka masing-masing, saudara. Dalam isu monatorium ini, saya masih lagi belum mendapat kenyataan yang tuntas daripada Kementerian Kewangan ataupun Bank Negara. Kerana dari segi kenyataan menteri boleh, kenyataan Perdana Menteri juga boleh, tetapi saya masih lagi mendapat berita daripada teman-teman yang berurusan dengan bank, maka pegawai-pegawai bank memberitahu bahawa mereka masih belum lagi mendapat arahan bertulis daripada pihak Kementerian Kewangan serta Bank Negara. Jadi sepatutnya segerakanlah dilakukan. Begitu juga dengan para mereka yang meminjam untuk pembelian rumah di kalangan kaki tangan kerajaan. Bagaimana kalau kaki tangan mereka dah pencen? Jadi kalau wang pencen mereka digunakan untuk membayar ansuran rumah tu dalam tempoh 6 bulan ini, setenak-tenaknya lah. Kerana baki pencen selalu tinggal dalam RM1,000, RM2,000 lah. Paling tinggi pun RM3,000. Tapi mungkin bayaran rumah yang perlu dibayar RM1,000 lebih. Jadi apa lagi? Jadi ini kepada warga yang berpencen kaki tangan kerajaan, sebagaimana yang saya nyatakan semalam. Jadi
pihak kerajaan harus memikirkan untuk memberikan moratorium untuk 6 bulan. Jadi adalah kelegaan sehinggalah apabila ekonomi kita dapat diperbaiki, kalau pimpinan kerajaan yakin bahawa ekonomi negara kita mampu dipulihkan dalam tempoh 6 bulan mendatang. Kalau tak bagi itu, artinya tidak ada keyakinan lah ekonomi kita akan pulih. Memang pun hari ini kedudukannya agak-agak menyesakkan, saudara. Baik. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah berpencak di hadapan pendekar. Tajuknya berpencak di hadapan pendekar. Apa maksud saya? Tunggu. Kita santuni dulu. Apa kata pantun Pak Nazil? Saya minta izin minum dulu kat tekak kering ni. Apa khabar Saudara Ramsyah? Minum kopi teringat Saudara Ramsyah dari Muar Johor. Kopi Mona Lisa. Saya ingin menasihatkan juga pada teman-teman dalam waktu yang warga emas. Khususnya kepada mereka yang berusia lebih daripada 55 tahun. Kalau boleh, dalam suasana yang begini hari ini, pertama-tama sekali, relaxkan fikiran anda. Kalau waktu nak tidur, tidur. Tenang. Banyakkan berehat. Dan jangan keluar rumah lah. Sebab cuaca tak menentu. Sekejap hujan, sekejap panas. Sekejap hujan, sekejap panas. Dan yang terbaiknya, banyakkan minum air, saudara. Ya? Baik. Kata Pak Nazil. Pantun Pak Nazil, kata Pak Nazil. Ni saudara Hazam Yaidin. Salam Datuk. Mana ada duit yang tak bagi sampai sekarang? Tiada berbunyi apakah janji bantuan rakyat. Terima kasih. Sekejap lagi saya santuni. Sabar saudara Hazam Yaidin. Ya? Kata Pak Nazil, berasa gugup ribut melanda, mega bergantung, hitam pekat. Pemimpin sanggup kesetiaan dinoda demi kantung kekayaan dan pangkat. Jadi Pak Nazil pun rasa jelek, rasa jijik dengan pemimpin yang sanggup menodai kesetiaan hanya kerana untuk memburu kepentingan diri, kantung dan pangkat. Saya harap agar pimpinan mendengarlah. Kemudian kata Pak Nazir lagi, berasa selesa mentari bersinar, burung bayan turut ke taman. Asyik merasa dirinya benar, usah dilayan menjadi teman. Jadi kalau saudara punya kawan-kawan yang kira dia je betul, asyik nak melayan dia je betul, tak payahlah. Tak payahlah nak dilayan sebagai teman. Saudara, terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang penuh dengan sindiran yang cukup tajam dan bahasanya pun cantik. Macam dia kata, pembayangnya berasa gugup hidup melanda, mega bergantung hitam pekat. Mega tu awan. Bergantung hitam pekat, macam bergantung. Terima kasih Pak Nazil. Cantik pembayang maksudnya saudara. Ya? Baik, sebelum saya beri pencerahan, saya tetap kena memberi peringatan kepada saudara, mereka yang menyunting live saya ini dan dimasukkan ke dalam channel YouTube, maka anda adalah bertanggungjawab di atas setiap suntingan yang dilakukan. Malahan setiap juga ini respon daripada pembaca, kesan daripada suntingan anda itu, maka adalah menjadi tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali. Nak guna boleh, fikirlah banyak-banyak kali apakah ini baik untuk anda ataupun boleh mendatangkan masalah. Tapi kalau saudara gunakan daripada mula saya beri pencerahan sampai berakhir, tak ada masalah rasanya, sebab saya sentiasa lebih berhati-hati. Jangan diculip setengah-setengah tu, jadi heading bukan-bukan, jadi melari dari maksudnya. Dan saya perlu menyatakan, ini adalah pencerahan politik yang mengikut pandangan saya, mengikut pembacaan saya, mengikut apa yang tersiar dalam media arus perdana. Prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, saudara. Jangan pula saudara kata saya kena dengar cakap saya saja, tidak. Dan nak marah pun, marahlah. Cuma janganlah menggunakan bahasa-bahasa yang tidak tertib, yang tidak manis. Sebab kita adalah warga cinta damai yang sentiasa menyantuni harmonis bangsa. Ingat saudara, bangsa Melayu ni indah bahasanya. Dia tidak akan celupar mulutnya. Orang Melayu menegur cukup dengan kerlengan matanya. Bukan terus melontarkan cakap-cakap muka-muka. Ini saya tujukan ini pada teman-teman ataupun anak-anak kita, adik-adik kita yang dalam usia 20 tahun, 30 tahun, yang
amarahnya lebih tinggi daripada kita. Jadi ingat bahawa anda semua adalah warga bangsa cinta damai. Orang Melayu ni terkenal dengan bahasa-bahasa yang indah-indah. Marah pun dalam seloka. Ya saudara. Jadi prinsipnya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Anda nak bagi pandangan dan sebagainya, dipersilakan. Saya pun hari ini banyak menerima telefon sejak 3-4 hari. Selepas Jumaat lalu saya ada beri nombor telefon saya. Boleh katakan tak sempat nak berehat. Bagaimanapun saya tetap akan menyantuni anda, insya-Allah. Jika diberikan kesihatan, ada ruang waktu, pasti saya akan menyantuni anda. Baik saudara, hari ini saudara Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor, iaitu Sultan Ibrahim Iskandar Shah, dia menggesa kerajaan agar menggugurkan rayuan ke atas keputusan Mahkamah Tinggi minggu lalu bahawa wanita, iaitu yang terdiri daripada rakyat Malaysia, boleh memberikan kewarganegaraan kepada anaknya yang dilahirkan di luar negara. Jadi titah baginda, semua anak rakyat Malaysia yang dilahirkan di luar negara mesti diberikan hak kerakyatan negara ini. Begitulah, begitu prihatinnya baginda tuanku. Sebab macam di Johor, ada yang lahir di Singapura, takkan ibu bapanya tak boleh mendapat anaknya mendapat kerakyatan di Malaysia. Jadi kata titah tuanku, kesucian mahkamah mesti dipelihara. Jadi mengapa ibu warga negara Malaysia yang melahirkan anak di luar negara perlu mengalami diskriminasi? Ini adalah hak asasi setiap anak yang dilahirkan, tidak kira ibu atau bapanya yang merupakan warga bangsa Malaysia. Jadi titah baginda, ada sesuatu yang tak kena apabila pihak ibu bapa dipandang secara berbeza daripada sudut undang-undang dalam soal berkaitan anak-anak mereka. Ini memang banyak berlaku saudara ya. Jadi apabila wanita kita berkahwin dengan warga negara asing, mungkin mereka tinggal di luar negeri, melahirkan anak, kenal bila mungkin berlaku perceraian ataupun nak settle down balik ke Malaysia, tiba-tiba anak mereka tidak mendapat hak ke kerakyatan. Saya pun bersetuju dengan pandangan tuanku. Tak bolehlah kita mendiskriminasikan. Dan dalam Geneva Convention ataupun dalam konvensi di Geneva memang telah pun ditetapkan bahawa setiap manusia tidak dibenarkan hidup tanpa kerakyatan. No one in this world is allowed to be no citizenship. Jadi artinya dia boleh memilih untuk mana-mana jadi warga negara. Jadi ini kehendak daripada Geneva Convention yang dalam pembacaan saya. Saudara, jadi dalam keadaan begitu kita mengharapkanlah dan harus menyantuni titah baginda, sebab menurut baginda kerajaan tidak wajar menolak kerakyatan kepada mereka yang berhak. Lebih-lebih lagi apabila Malaysia kini berdepan dengan masalah serius kehilangan orang muda yang berbakat dan berkelayakan, brain drain. Jadi kita memerlukan rakyat yang mempunyai, sebab anak kacukan selalunya ada bijak-bijak juga. Jadi baginda turut menegaskan inilah masanya untuk menerima mereka dan menerapkan semangat Malaysia dalam diri mereka dan bukannya menolak dan menghalau mereka. Titah tuanku Ustaz Ibrahim lagi, dalam semangat keluarga Malaysia yang dipelopori oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri, Peguam Negara harus segera menarik balik rayuan ke atas keputusan mahkamah itu. Jadi pandangan dan titah Sultan Johor turut disokong oleh ahli parlimen daripada Padang Rengas Yang Berhormat Datuk Seri Nazir Aziz, bahawa menurutnya tindakan menghalang anak-anak ini daripada mendapat kerakyatan adalah satu diskriminasi terhadap kaum wanita. Memang kita ini adalah masalah, saya tahu ramai, banyak sangat-sangat rakyat, tambah-tambah lagi mereka yang lahir di Singapura. Allahyarham abang saya pernah dilahirkan di Singapura sewaktu bapa saya menjadi pegawai polis zaman British. Itu tapi nasib baiklah, sebab waktu Singapura masih lagi berada dalam Malaysia bila berpisah. Tapi saya tahu sukarnya untuk mendapatkan hak kerakyatan kerana beliau dilahirkan di Singapura dan berkhidmat pula di Singapura. Jadi saya yakin ini juga dialami oleh warga di Johor, saudara. Dalam waktu yang sama, saya agak gembira menyantuni titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah, iaitu Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Sultan Badir Shah, di mana baginda menekankan bahawa seluruh ahli politik di negara ini
perlu bersepakatan dalam tempoh kritikal ini untuk menangani masalah kesihatan dan ekonomi yang melanda negara. Jadi baginda bertitah sewaktu merasmikan penggal ke-14 Dewan Undangan Negeri Kedah di Alor-Star. Jadi titah baginda pelantikan pimpinan baharu negara melalui proses rundingan tertutup. Sebelum ini bukanlah satu penyelesaian yang mutlak titah baginda. Sebaliknya, menurut baginda, langkah tersebut hanyalah langkah kecemasan dalam menghadapi masalah kesihatan dan ekonomi yang lebih besar. Jadi Duli Yang Mulia Sultan Kedah, baginda waktu merasmikan Dewan Undangan Negeri Kedah yang ke-14, melalui sidang videonya, baginda turut mengungkapkan kenyataan daripada James Freeman Clark. Hebat Sultan Kedah ni, saudara. Apabila baginda menyatakan menurut James Freeman Clark, seorang tokoh Amerika Syarikat pada kurun ke-19 ada menyebut bahawa orang politik seringkali memikirkan tentang pilihan raya seterusnya. Sebaliknya, seorang negarawan perlu lebih memikirkan tentang generasi seterusnya. Dua berbeza. Orang politik ni dia fikir bila dah menang sebagai wakil rakyat, dia fikir untuk pilihan raya akan datang, boleh tak boleh aku menang lagi. Tindakannya lebih banyak meletakkan kepentingan politik. Sedangkan kalau seorang negarawan, dia akan lebih memikirkan tentang generasinya, generasi akan datang. Jadi baginda menyeru agar semua ahli politik merenung kata-kata tersebut dalam titahnya kita merasmikan mesyuarat tersebut. Jadi dalam inilah kita merasakan bahawa beruntunglah warga negeri Kedah mendapat payung mahkota Duli Yang Mulia Sultan yang begitu meletakkan harapan agar orang politik, pemimpin-pemimpin menjaga rakyat negeri Kedah. Dulu negeri Kedah terkenal sebagai negeri jelapang padi. Jangan lupa saya pun belajar di Alor-Star, di Kolej Sultan Abdul Hamid. Dan lahir pun di Kedah juga. Cuma saya dibesarkan keluarga saya di Perak. Baik saudara, selepas kita menyantuni daulat Tuanku Selangor, Tuanku Johor dan Kedah, saya agak terpempan apabila menatap kenyataan yang berhormat Perdana Menteri yang membuat pengumuman bahawa pihaknya bersetuju, bahawa kerajaan bersetuju untuk memberikan dos ketiga vaksin COVID-19 sebagai langkah meningkatkan perlindungan kepada orang ramai. Jadi saya bila tengok kenyataan begitu, saya kata, Allah, yang rakyat nak tahu bila nak bagi bantuan ni. Selesaikanlah bantuan keprihatinan sepenuhnya secara tuntas. Ramai tak dapat ni, Ahmad Muhammad. Soal dos ni, dos 1, dos 2, dos 3 ni, yang 1 pun tak habis selesai lagi. Yang 2 pun tak habis lagi. Jadi dah melangkau nak kalau dos ketiga. Jadi ini yang membuatkan rakyat akan berfikir apa hal ni. Sebab menurut apa yang Perdana Menteri, bahawa betul vaksin COVID-19 ni sebagai langkah untuk meningkatkan perlindungan kepada orang ramai. Jadi katanya keutamaan akan diberikan kepada kumpulan berisiko tinggi terlebih dahulu. Dan saya dipahamkan bahawa pemberian dos ketiga ini akan bermula bulan depan. Saya hairan lah. Jadi macam mana ni Menteri Sains dan Teknologi dulu, Saudara Khairi Jamaluddin mengatakan 1 dos, 2 dos okey, tiba-tiba sekarang nak kena 3 dos. Apakah tahun depan kena lagi dos keempat? Habis tak berhentilah, kena cucuk macam ayam sate lah rakyat ni. Yang what? Cuma fikirkan, minta Menteri Kesihatan. Sebab itu saya katakan, yang penting sekarang ni kita nak tahu apa ubat untuk menangani COVID ini. Saudara Zulkifli, pemberitahuan FB baru Datuk Luqman Adam, penyokong Tagar UMNO. FB itu betul lah, Saudara Datuk Luqman Adam adalah dia menyokong Tagar UMNO. Itu beliau bersiaran di FB beliau. Jadi dalam keadaan begini, saya ingin menzahirkan rasa isi hati rakyat, isi hati warga yang mula berkata-kata, apakah sebenarnya agenda dalam pemberian vaksin ini? Tak berhenti-henti. Dos pertama, dos kedua, sekarang nak dos ketiga pula. Apakah kalau Amerika kata buat dos keempat, kita pun ikut. Kemudian England kata dos kelima, kita pun ikut. Berapa banyak. Sedangkan di England semalam kita lihat daripada internet, ribuan rakyatnya berarak di kota London. Itu mereka melakukan protes bukan pada vaksin pada warga
dewasa, tapi untuk anak-anak, kerana kerajaan British katanya sedang telah pengumuman akan menjalankan ataupun melaksanakan program vaksin untuk pelajar-pelajar berusia 15 tahun ke bawah katanya. Dan ini mendapat tentangan hebat daripada ibu bapa warga England. Jadi sana belum cucuk lagi pun dah mengamuk, kita nak masuk ketiga pula. Tak tahulah, saya tak mau campur. Kalau ini urusan daripada Kementerian Kesihatan, urusan daripada ini bangsa-bangsa bersatu, tak tahulah saya. Tapi bagi saya lah, kalau boleh, bukanlah satu berita yang menyenangkan. Carilah berita yang menyenangkan. Tambah-tambah lagi pula, saya mendapat berita lagi, peraturan perjalanan yang dikeluarkan oleh England United Kingdom kemarin, bahawa kalau diikutkan dari kenyataan tersebut, menyaksikan hampir separuh rakyat Malaysia ni yang telah pun divaksinkan berhadapan dengan masalah untuk memasuki England. Ini kerana di bawah peraturan baru mulai 4 Oktober, hanya pelawat yang menerima vaksin AstraZeneca, Pfizer, Moderna atau Janssen dari Malaysia ni yang dibenarkan masuk ke England. Tapi bagaimana dengan vaksin Sinovac? Ini keadaannya sekarang ni. Jadi apakah 4 jenis vaksin itu? Ini tak tahulah. Kerana hari ini 46% rakyat Malaysia yang divaksinasikan telah menerima vaksin Sinovac. Dan vaksin ini telah diluluskan untuk kegunaannya oleh Pertubuhan Kesihatan Bangsa-Bangsa Bersatu, WHO. Jadi akhirnya kita pening. Jadi ubat yang penting bukan nak cucuk macam ayam daging. Itu saudara Kefli Hani. Saya agak setuju. Saya bukan anti vaksin. Saya dua dos lengkap. Tetapi bila kata nak kena lagi tu, menonglah saya. Takkanlah badan saya dipenuhi dengan cucukan, cucuk sana, cucuk sini. Sedangkan dulu, seingat saya di sekolah, kita cucuk penyakit kolera ataupun taun sekali. Itu pun berbekas sampai hari ini. Kemudian ada lagi suntikan anti polio. Sekali je. Seumur hidup. Kini ini dah 2 kali suntikan vaksin ni. Jadi Menteri Kesihatan sila semak betul-betul. Apa yang rakyat mahu adalah ubat yang paling penting. Apa yang perlu kita gunakan kalau ada jangkitan. Sebab itu saya berkali-kali kembalilah kita kepada sunnah Rasulullah. Ada tiap-tiap penyakit itu, kata baginda Rasul, sabda baginda Rasulullah, ada ubatnya kecuali mati. Antaranya adalah habatus saudah ataupun black seed yang diiktiraf oleh pihak berkuasa di Jerman, mengatakan the black seed is antara ubat yang terbaik, dicampur dengan madu. Lepas tu campur lagi dengan satu lagi tu yang warna merah tu, lupa, saya pun dah lupa, tapi saya minum. Jadi itu keadaannya saudara. Jadi yang paling penting kita hendakkan ubat. Cucuk boleh, tapi masuk kali ketiga besok cucuk lagi. Dan saudara, okey. Now sekarang ni saya usai cerita bab cucuk-mencucuk ni. Sekarang ni bila warga pergi ke bank, cucuk ke plastik, tak keluar duit rupanya lagi. Banyak. Sedangkan Yang Berhormat Mulia Tengku Zafrul mengumumkan bahawa cadangan kerajaan akan meningkatkan had ceiling kumpulan wang COVID-19 daripada 65 bilion ketika ini kepada 110 bilion. Serta had statutory hutang negara juga bertujuan untuk menyokong rakyat dan perniagaan apabila ekonomi negara dibuka semula sepenuhnya. Kadang-kadang kita alu-alukan, tapi selesaikan masalah ni dulu. Ya Muhammad Tengku Zafrul, sebelum nak pinjam lagi, selesaikan. Ini tak tuntas ni. Saya cakap terus terang, keluarga saya pun tak dapat. Tapi kita tak maulah nanti ada kepentingan diri. Ramai yang masih lagi tak dapat dan sukar untuk mendapat. Dan dari segi permohonan lah, melalui internet lah, buat itu tak. Sebagai contoh, saya bagi mereka yang ada perniagaan dulu, dia buat enterprise lah, small enterprise, dia buat perniagaan kerepek ataupun buat kuih muih, ada mendapat ambil pinjaman melalui ikhtiar, amanah ikhtiar dan sebagainya. Memang pimpinan waktu itu ada memberi bantuan mereka yang terkesan, tetapi mereka tidak mendapat bantuan untuk prihatin. Okey, yang itu tak apalah. Tetapi apabila nak dibuka semula perniagaan, kabarnya mereka juga akan diberi bantuan yang ada menjalankan perniagaan ini,
Bantuannya pun dalam RM500. Lebih kurang sama dengan bantuan prihatin ini. Jadi kalaulah mereka dapat bantuan itu, bukan nak mulakan perniagaan. Dia kerana tak dapat bantuan prihatin, dia akan gunakan duit itu untuk membeli makanan keluarga dia. Jadi, meniaga buluh kasap lah jawab dia. Pimai-pimai duk tang tu juga. Sebab itu saya katakan perlu dipikirkan secara tuntas. Bagaimana nak menyantuni masalah bantuan prihatin ini kena diselesaikan secara tuntas. Begitu juga soal bakul makanan. Perlu dikaji, perlu ada satu elemen ataupun perlu ada satu agensi yang melakukan siasatan. Sejauh mana wang yang diperuntukkan oleh kerajaan melalui wakil-wakil rakyat ini benar-benar sampai kepada rakyat. This is the most important. Begitu juga sejauh mana peruntukan bantuan prihatin ini sampai, sebab Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melontarkan kenyataan yang amat menggembirakan rakyat bila dia kata bahawa tidak ada seorang pun yang akan terlepas pandang. No one is left behind. Rakyat seronoknya dengan harapan, tapi tunggu sampai saat ini yelek pocik. Ini masalah dia. Dan sekarang ni Yang Berhormat nak minta lagi tambahan. Selesaikan yang ada dulu. Ini akhirnya macam saya kata, ada orang buka meniaga. Dulu dia meniaga, mungkinlah buat kedai jahit, ataupun mandam misalnya, ya, hiasan pengantin. Jadi ini small enterprise ni yang membuat pinjaman melalui amanah ikhtiar. Benar, ada bantuan. Tapi bagi mereka yang mendapat bantuan amanah ikhtiar ni tak akan diberi kepada bantuan prihatin ni. Ini yang rakyat pening ni. Dan katanya mereka ni akan diberi bantuan untuk memulakan perniagaan. Kalau dia dapat duit memulakan perniagaan, jumlahnya lebih kurang sama dengan jumlah bantuan prihatin, maka dia akan gunakan duit itu untuk membeli makanan. Tak ke mana juga. Ini yang saya katakan bahawa pimpinan di Kementerian Kewangan perlu memikirkan secara tuntas. Ini bukan saatnya saudara, bukan main-main ni sebenarnya. Ini saat yang susah. Sebab itu walaupun Tengku Zafrul kata insya-Allah kita jangkakan menjelang akhir tahun ini bergantung pada situasi endemik, rakyat dapat keluar dan perniagaan boleh dimulakan semula seperti biasa. Nak berniaga macam mana? Hidup susah sekarang ni. Jadi walaupun you nak wujudkan macam-macam, yang paling penting sekarang ni charity begin at home. Masih lagi saya menerima panggilan telefon siang tadi banyak. Dan dalam waktu yang sama, bagaimana dengan kedudukan harga barangan di pasaran? Harga barang di pasar memang mencekik hati dan perasaan. Apa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Haiwan Pengguna buat? Tidak ada nampak tanda-tanda kesan ataupun usaha ke arah menghadkan agar harga barangan, barang basahan di pasar tidak terus mencanak. Hari ini, tinjauan di pasar hari ini, minyak masak pun sudah menaik sampai RM30 sekilo ada satu botol. Begitu juga harga sotong, saudara. Saya ketawa sebab saya nak nelayan dulu. Zaman saya kecil-kecil memanglah kita tak akan dapat suasana itu lagi. Saya tahu. Tapi rasanya dulu kalau sotong banyaklah jenis. Sotong katak ada, sotong cucumet ada, sotong panjang pun ada. Jadi dulu sotong 3 kupang aja zaman saya lah. Okey lah, tapi hari ini harga sotong 1 kilo RM45. Bagaimana pula dengan harga ayam? Tak turun daripada RM10.30. Ikan kembung, aduh, zaman saya dulu 20 sen pun tak laku, saudara. Ikan yang paling, orang kata bahasa Perak lah, saudara, saya minta maaf. Bahasa Perak dia kata paling koman lah ikan temenung atau ikan kembung. 2 kupang aja dulu. Tapi hari ini RM28 sekilo. Saya terkejut. Jadi bagaimana dengan harga daging? Daging RM45 sekilo. Jadi rakyat nak makan apa ni sebenarnya? Sebab itu saya katakan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna bersama dengan Kementerian Pertanian turun, tengok siasat. Kenapa? Ini udahlah, bayang bakul pun tak nampak. Pergi ke pasar, okey lah. Pergi dekat bank, ada yang dah dapat, bukan banyak pun, bukan dapat RM6,600. Pergi ke pasar, setengah bakul pun tak ada lah sekarang kalau dengan harga yang sebegitu. Di sinilah saya katakan bahawa bukan hanya sekadar melepas batuk di tangga.
Bukan hanya warga sekadar diberi bantuan begitu saja. Tak. Mesti dipantau pula harga barangan. Jadi semua kementerian, menteri-menteri ini perlu sebab itu saya menanti bila Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri mengatakan dia bagi tempoh 100 hari untuk mereka menjalankan tugas dengan ada KPI-nya. Kalau dalam keadaan begini, KPI Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna bersama dengan timbalannya totally fail. Begitu juga dengan Menteri Pertanian dengan 2 orang timbalan menteri pun fail koput. Ini saya tak boleh tahan lah tengok keadaan begini. Dan mereka mempunyai wang yang banyak. Rakyat bayar gaji mereka berpuluh ribu. What have you done? Tak cuma saya tadi dengar kat Parlimen, tak ada pula dibangkitkan persoalan ini. Cuma yang tadi tengok adalah Rina Harun adalah bercakap soal bantuan pada kanak-kanak. Lain ditanya, lain dijawab. Ini gambarannya saudara. Jadi saya melihat dalam keadaan rakyat yang susah begini, dalam keadaan usaha kerajaan, memang kita akan bantu. Saya risau sebab tambah-tambah lagi Perdana Menteri datang daripada Parti UMNO. Kesannya nanti kalau rakyat kata gain lagi sekali, kerajaan gagal, terkesan pada parti saya. Tadi saya menerima kiriman daripada teman-teman seperti daripada Bentong Pahang. Siapa nama? Dia kata dia daripada PPRT nombor 7. Lupa pula saya nak catat nama. Daripada Bentong Pahang. Dia kata dia sentiasa mengikuti perkembangan ataupun apa pencerahan saya. Begitu juga dengan saya amat terkesan dengan Puan Rajemah Jantan. Beliau adalah isteri kepada pesara anggota polis. Usia lebih kurang 60 tahun. Usia emas, dan hari ini beliau menderita mendapat kesan mata. Jadi matanya tak berapa nampak. Dan untuk beliau mendapat rawatan di mana? Suami bekas anggota polis yang ciput, pencennya terlalu ciput, terlalu sedikit. Tinggal di Ipoh. Tak silap saya di Manjoy. Saya kata jumpalah wakil rakyat. Wakil rakyat daripada Parti Amanah. Kalau beliau betul-betul amanah, dia kena laksanakanlah. Tapi kabarnya untuk ini bakul makanan pun tak sampai. Bantuan prihatin pun tak ada. Sebab itu dia kata nak carilah jalan macam mana lah Datuk. Saya kata saya duduk di Kuala Lumpur, saya tak boleh nak bantu macam mana. Dan tapi cuma saya bagi ruang, saya kata puan berjumpalah dengan pejabat wakil rakyat. Cuma dia kata dulu adalah, dia kata bukan tak ada bantuan, ada. Dalam sebulan 2 bulan lepas dia kata adalah saudara Zulkarnain. Tahniah saudara Zulkarnain. Dia kata pimpinan daripada UMNO yang menyantuni adalah hantar barang makanan, bakul makanan. Alhamdulillah dia kata. Tapi saudara fahamlah, satu bakul makanan tu barang ini dengan beras, dengan sedikit susu dan sebagainya, berapa lama boleh tahan? Ini masuk bulan kedua. Terkakialah balik. Dan beliau mengalami masalah mata tak begitu nampak. Nak pergi ke hospital berbulan-bulan dah tak dapat appointment. Cuma saya kata ginilah puan redah aja pejabat Esko Kerajaan Negeri Perak tu, ataupun pergi rumah menteri besar. Saya tahu sahabat saya Datuk Syahrani, dia sentiasa terbuka untuk membantu rakyat. Sebab beliau menyatakan pada saya sebelum beliau dipilih menjadi menteri besar, dia kata kalaulah seandainya beliau menjadi Datuk Menteri Besar di Perak, dia akan berusaha sedaya mungkin untuk menjalankan, melaksanakan kehidupan rakyat akan disantuni oleh beliau. Jadi saya kata carilah jalan. Cuma saya mengharapkan agar pejabat menteri besar, yang amat menteri besar, jangan adakan dasar pilih kasih, jangan adakan dasar tutup pintu, jangan adakan dasar by appointment. Wakil rakyat tambah-tambah lagi menteri Esko dan menteri besar kena buka pintu sentiasa untuk rakyat dalam keadaan begini. KPI anda akan dilihat oleh rakyat. Kena ingat, bukan lama lagi rakyat akan memilih. Itu keadaannya. Saya pada Puan Rajemah Jantan, saya turut bersimpati. Dan kalau teman-teman yang tinggal di Manjoy, di Perak tu, tapi dia tak bagi alamat pun, saya tak boleh nak sebut lah. Cuma saya kata bertandanglah, bawa ajak suami bekas polis, bekas anggota polis saja, yang begitu berjasa pada negara. Jadi saya haraplah bahawa masalah Puan Rajemah ini dapat disantuni. Sebab dia nak mendapatkan rawatan mata dia tu. Dia kata dah 2 kali kata dia buang peluputnya.
Tapi masih lagi belum lagi dapat selesai. Yang poi tu yang terjejah je. Betul lah tu. Apa khabar saudara Zuki Saidin, saudara Sensei, saudara Haji Roslan. Ini daripada Instagram. Mana ni? Dia kata apa saudara Hafiz. GKP dapat RM500 dia tu. Nak modal apa nak berniaga? Itu yang saya katakan, dapat RM500 nak modal apa benda? Kalau buat tukang jahit dapat boleh beli benang aja. Itu keadaannya, saya pun tak faham lah. Bagaimanapun saudara, yang mana dah dapat tu bersyukur. Jangan berhenti bersyukur. Sebab setiap kali kita bersyukur, Allah akan tambah. Amanah tak boleh pakai punya orang. Itu saudara Syed Syarifuddin. Saya tak tahu. Jadi wakil rakyat di Manjui, setahu saya ahli Dewan Undangan Negerinya Manjui amanah, daripada parti amanah, saya tak tahulah. Tapi kalau sahabat saya Cikgu Yaya di Lumut tu, dia pasti akan menyantuni. Itu elok pula. Itu saya tak, sebab itu saya kata saya tidak blame parti-parti ni, pimpinan. Jadi di Pasir Panjang saya tak dengar masalah. Saya ramai keluarga saya dekat sana. Tak ada masalah, disantuni dengan baik. Saya harapkan agar ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Manjui, sila lihat rakyat anda. Janganlah perut tubuh aja. Cuma saya nak bagi tahu bahawa mereka yang berhasrat, mungkin sekarang ni kata Datuk Nancy Syukri, dia kata boleh nak, mungkinlah dalam minggu depan akan dibuka pusat-pusat peranginan, pusat pelancongan. Cuma laluan persekutuan FT 185 Seksyen 43.9 di Jalan Simpang Pulai, Blue Valley menghala ke Canberra Highland ditutup sepenuhnya kepada semua kenderaan atas faktor keselamatan. Ini adalah akibat daripada hujan lebat yang berterusan sejak Sabtu lalu. Jadi Jabatan Kerja Raya Daerah Kinta dalam satu kenyataan menyatakan notis penutupan itu berkuat kuasa daripada jam 9 hari Sabtu sehingga ke tarikh yang akan diumumkan kelak. Jadi kalau saudara nak ikut jalan Simpang Pulai, nak pergi Kemarin itu, carilah jalan ikut tapah, walaupun jalan kecil. Tapi berhati-hati saudaranya, dan naik bukit sekarang ni musim tak sesuai. Saudara Mimi Abdullah, Datuk utarakan duit subsidi upah belum dapat lagi. Saudara, ini yang saya dah katakan, bukan subsidi upah. Subsidi upah satu hal, bantuan prihatin pun tak selesai lagi. Akhirnya saya berdoa lah supaya Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri dapat mendengar keluhan kita. Tidak, tak tahulah. Jadi untuk mereka yang nak ke Canberra Highland tu berhati-hati ya. Cuma satu lagi yang saya dapat ni agak tak seronok lah. Ini pun Datuk Menteri Besar Negeri Sembilan, walaupun ada krisis politik Negeri Sembilan tu, kena dipikir juga. Sebab ada benda yang agak menurut kiriman daripada saudara Aminuddin Yahya selaku pengurusi pembela, saya agak gusar. Kerana isu ini kalau tidak ditangani dengan baik, boleh menimbulkan masalah. Iaitu kabarnya itu warga Islam di Negeri Sembilan telah menyuarakan bantahan mereka terhadap cadangan pembinaan sebuah kuil di atas tapak pembinaan masjid yang dikatakan hak milik Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Jadi Jawatankuasa Surau Taman Indah Baru beserta penduduk-penduduk Taman Indah Baru, Taman Kloni 2 dan Bandar Utama Tampin, rupanya Tampin ya, mereka tidak bersetuju dan telah pun menghantar memorandum kepada adun di kawasan tersebut. Saya tak tahu siapa adun, saya tak dapat nak cek lagi. Jadi kalau ini benar berlaku, saya rasa satu benda yang agak sensitif. Saya harap agar pimpinan di Negeri Sembilan, khususnya Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar, ini keadaannya kalau salah ditangani, kerana kabarnya tanah itu adalah tanah milik Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan yang dikhususkan untuk cadangannya lah pada mula untuk membina masjid. Tiba-tiba nak dibinakan kuil atas tu. Ini jadi masalah besar ni. Ini masalah besar ni. Cuba selesaikanlah. Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan perlu segera memberikan penjelasan tentang status tanah pemilikan yang sebenar. Apakah ianya benar-benar adalah tanah reserve bagi masjid seperti yang didakwa penduduk sekitar di situ. Jika ianya benar, maka apakah pula status tanah tersebut yang telah berubah dan bagaimana ia boleh berubah. Ini keadaannya. Sebab tu saya katakan saya tidak mau blame, sebab sekarang ni Negeri Sembilan dipimpin oleh Parti Keadilan. Jadi dalam nak tunjuk keadilan pun kena jagalah ini kesucian agama Islam. Jangan sampai keadaan yang meledak yang bukan-bukan.
Cuma saya rasa hari ini yang tak masuk akal bila Menteri Pertanian, Timbalan Menteri Pertanian ni lebay Zawawi ni, bila dia kata bahawa kerajaan beri jaminan isu kenaikan harga makanan ayam yang mempengaruhi harga hasil ternakan itu hanya bersifat sementara dan dijangka kembali stabil tidak lama lagi. Saya kata ni lebay ni faham ke ekonomi? Did you really understand what is economy about? Kalaulah kita membeli makanan yang berupa memberi makanan ayam daripada jagung yang kita import, dia juga terkait dengan kedudukan harga mata wang kita. Kalau nilai mata wang kita berada dalam keadaan sekarang ni, tidak mungkin mengimport jagung-jagung sebagai makanan ayam ni boleh diturunkan. Carilah elemen yang lain. Itu maksud saya. Apakah pergantungan ayam ini cuma makan jagung saja? Banyak lagi. Waktu saya kecil-kecil dulu, kita memelihara ayam dulu, tak ada mesti jagung, macam-macam boleh makan. Jadi beras hancur boleh. Jadi lebay Zawawi ni kena fikirlah, jangan buat statement begitu je. Cuma yang agak meranjatkan kita adalah tentang pendedahan. Hari ini di Parlimen saya terkejut apabila ahli Parlimen Puchong, Gobind Singh Deo, dia melontarkan satu benda yang menggegarkan. Saya dah tahu cerita ni, tapi benda ni tak jelas. Saya nak utarakan 2-3 hari dulu saya dah dapat cerita ni, tapi tak berani saya nak sebut sebab ini menyangkut soal penguatkuasaan. Tetapi bila hari ini disebut oleh Gobind Singh Deo di Parlimen, dia kata bagaimana pegawai SPRM menghadapi tuduhan mengambil ataupun mencuri wang yang sepatutnya dijadikan wang saksi dalam kes Datuk Hasanah. Jadi jumlahnya bukan sedikit. Cuma bila dia kata tu, Dewan pun terkejutlah. Dia kata bagaimana yang dituduh adalah kaki tangan SPRM dan menyiasat pula tu SPRM. Itu pun satu hal lagi. Begitu juga bukan saja Yang Berhormat Gobind Singh Deo melontarkan pandangan di Parlimen, ia turut disonsong oleh Yang Berhormat Fahmi Fadzil, ahli Parlimen daripada Lembah Pantai. Jadi kalau dah dua orang ahli Parlimen menyebut, satu dari Parti Keadilan, satu dari Parti DAP, saya kata benda ni serius. Saya harap pihak berwajib dapat menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Jangan diizinkan benda ini berlarutan. Memanglah dalam satu jabatan tu, dalam setangkai pisang mesti ada 1-2 biji yang buruk. Kita tak boleh nak katakan SPRM, tetapi kalau pegawai yang tidak beramanah, mereka ini perlulah diambil tindakan. Tapi kita tak boleh mengatakan the whole. Itu tak boleh. Saya tak bersetuju pandangan daripada Gobind tadi. Tiba-tiba tuduh SPRM begitu. Tidak. Dalam beribu kaki tangannya, adalah 1-2 orang atau 3-4 orang yang meletakkan kepentingan diri. Begitu juga sebagai ahli politik, pemimpin negara pun ada juga. Ada juga menteri yang kita beri kepercayaan, urus takbir lah negara dengan baik, takbir lah kementerian dengan baik, tapi mereka memberi pada kroni dan sebagainya. Keadaan inilah yang jadi tak boleh nak diletupkan, ledakkan hanya semua SPRM kesalahan tu, tak boleh. Saya tak bersetuju yang itu, tapi kita mengharapkan agar satu siasatan menyeluruh perlu diadakan supaya perkara begini tidak berulang. Sebab itu saya kata, dalam keadaan sekarang ni, cuba saya fikirkan bagaimana kedudukan Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri bila dia hadir ke Parlimen. Macam mana dia nak berpencak? Sebab di hadapan dia waktu itu, kalau dia masuk ke Dewan, ke sekarang ni lah, dia berhadapan dengan 3 orang mantan Perdana Menteri. Cuba saya fikir, apakah saya tak pernah terfikir? Cuma saya subuh tadi, saya menong. Tenat juga saya. Dia nak berpencak di depan dia tu ada Dr. Mahathir, ada Tan Sri Muhyiddin, ada Datuk Seri Najib. Ini 3 mantan dan 2 orang mantan Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Zahid Hamidi. Bayangkanlah. Saudara. Jadi saya merasakan benda ini turut mempengaruhi cara beliau nak menzahirkan pandangan. Jadi saudara Ramli Harun Ismail Sabri jadi PM makin teruk. Saya tak mahu sebut itu, tapi kita harus melihat bila dia berhadapan suasana begitu, macam mana saya?
Kalau sedara lah kedudukan beliau. Saya fikir kata mungkinlah sebab itu gamaknya mencungap juga. Sebab itu sekarang ni cara pemikiran dia, gaya kepimpinannya, pendekatannya, tafsirannya dan pemahaman generasi. Sebab beliau adalah merupakan generasi selepas merdeka. Ini tentulah dah berbeza. Saudara, dalam keadaan begini saya duk menung-menung, saya fikir walaupun hari ini dirinya sebagai seorang Perdana Menteri, tapi saya yakinlah mesti ada sedikit gerun bila kalau dia nak berucap di hadapan tu. Depan tu nanti dalam parlimen, Dewan Parlimen bukanlah besar mana sebab, tapi di depan dia tu figura-figura. Dr. Mahathir ada situ. Walaupun tadi saya dengar lah mantan Perdana Menteri Tuan Dr. Mahathir berucap, saya kata mengarut juga. Kan? Salah itu, salah ini. Kemudian depan dia juga ada Tan Sri Muhyiddin, di mana dia pernah jadi timbalan. Dan paling penting lah Dr. Sri Najib, sama-sama dari Pahang. Dan waktu Dr. Sri Najib jadi Perdana Menteri, beliau adalah anggota kabinet. Hari ini nak berucap depan Datuk Najib. Yang Datuk Najib seringkali melontarkan pandangan, memberi pendapat, bagaimana menyelesaikan masalah dan sebagainya. Jangan lupa, dia berdepan pula dengan Ketua Pembangkang, Datuk Seri Anwar Ibrahim, mantan timbalan Perdana Menteri. Datuk Seri Zahid Hamidi, mantan timbalan Perdana Menteri. Jadi, saya rasa tentulah ada canggung. Sebab selama hari ni, 5 orang ni depan dia tu adalah pemimpin dia. Jadi dalam keadaan begini kita timbul persoalan pada saya, mampukah dia menterjemahkan tentang visi dan hala tuju kepimpinannya nak bawa negara ni ke mana? Dalam keadaan sekarang ni dengan berhadapan depan begitu, dengan situasi ekonomi begini, situasi serangan virus corona yang saya tak kata tuntas walaupun ada susut. Samping itu, dia berhadapan dengan baggage yang terlalu besar di belakang dia. 70 orang menteri timbalan menteri. Kadang-kadang dia orang ni semua macam bawa hidup aja. Semacam saya nyatakan tadi, menteri pun tak menjalankan tugas. Ni saya rasa bukan benda mudah untuk beliau nak jadi panglima, nak berpencak, nak bersilat di parlimen. Sebab dalam situasi serangan virus corona hari ini, ia tak dapat dilaksanakan dengan tuntas. Bagaimana pula dia nak menyantumi kehidupan rakyat? Rakyat sedang menuntut. Dan tuntutan rakyat ini dapat didengar melalui lontaran ucapan daripada ahli-ahli parlimen. Hari ini pun ada, walaupun tak banyak. Cuma saya rasa untuk hari ini, sekali lagi saya rasa kecewa apabila ahli-ahli parlimen masih tidak mengutarakan masalah rakyat. Tidak memberi cadangan, pandangan macam mana nak buat. Lain tak ada macam Datuk Mahfuz dia kata dia put the blame lagi kerajaan tebuk atap lah langkah Sheraton, masih lagi bergelut dengan masalah politik yang kita hendak. Itu sebagaimana Durian Mahathir Sultan Kedah waktu berucap di bertitah di Dewan Negeri Kedah, dia kata ketepikan masalah politik. Agong pun dah bercakap ketepikan masalah politik, santukan pemikiran macam mana nak cari, nak menyelesaikan masalah virus corona. Dan lebih sekali lagi ialah bagaimana nak menyantuni kehidupan rakyat yang saban malam saya bercakap bahawa rakyat sekarang ini memang terjebak dalam keperitan. Ini bukan pasal apa, akibat kehancuran sumber ekonomi sendiri. Bukan hanya merudumnya ekonomi negara, tapi ekonomi keluarganya, ekonomi diri dia, tuan badan itu sendiri dah tak ada kerja, tak ada upaya lagi nak buat. Pergi sana tak ada nak kerja, tak boleh. Nak buat meniaga, tak boleh. Nak mula perniagaan, nak cari modal, minta daripada Kepulauan Semalam Pekerja, gagal. This is very serious. Jadi dalam keadaan begini, kita tertanya-tanya, saya tertunggu-tunggu bagaimana hala cara pemikirannya untuk dia mencanai dalam kelangsungan untuk membina kembali ekonomi negara. Sebab itu saya dah awal-awal berpesan, jangan lupa berjumpalah, berbincanglah dengan pakar-pakar ekonomi. Yang ada masih ada lagi. Jangan rasa ego sangat. Berjumpalah dengan Bapak Mulya Tengku Razali Hamzah, berbincang, berbual macam mana, minta panduan, bertanya dengan Datuk Seri Najib, minta panduan. Ketepikan, dah okey lah, dah santun dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, okey lah. Dan tiga-tiga orang ni biasa menangani ekonomi, termasuk Dr. Mahathir pun. Jangan kita letakkan masalah politik, masalah negara ini penting. Macam mana nak ala cara ke mana nak pergi ekonomi negara, macam mana kita nak ataupun nak menarik pelabur datang. Selagi pelabur tak datang, selagi itulah kita dalam keadaan ekonomi yang terus merudum.
Saudara kena ingat bahawa kita macam mana kita nak jadi sebagaimana kita melihat negara jiran kita Singapura. Singapura dia tak ada kilang, tak ada hasil negeri, tak ada. Adalah sikit-sikit kilangnya, tapi penghasilan minyak tak ada, apa pun tak ada. Tetapi ekonominya terus mantap kerana dia merupakan negeri yang menjadi tumpuan para pelabur untuk menyimpan wang. Jadi macam bank lah, simpan banyak duit dalam bank jadi mudah. Itu keadaannya, kena cari upaya. Dan sekarang ni rakyat kita tunggu-tunggu sehingga saat ini. Ya, Mohd Perdana Menteri, kita kan nak tanya apa dasar negara sekarang ni? Dasar pendidikan macam mana? Dasar ekonomi macam mana? Dasar luar macam mana? Sedangkan beliau sendiri telah pun dihubungi oleh Perdana Menteri daripada Australia tentang apa yang berlaku dan unrest di Laut Cina Selatan. Yang ini juga melibatkan negara kita dalam kita punya foreign policy. Tak dengar pun lagi sehingga saat ini Menteri Luar. Kalau zaman Tan Sri Ghazali Syafiei dulu, dia dah mesti bercakap dah. Ini keadaan ini menyangkut negara kita. Kita negara yang cinta damai. Kita adalah negara yang daripada zaman Tun Razak lagi adalah negara Zofan. Free. Kita tak mahu terlibat dengan sebarang kancah peperangan. Kita nakkan negara ini aman sejahtera. Dia orang nak bergaduh, nak berledak apa semua, jangan sampai ke kawasan kita. Ini tidak. Kalau berada di perairan di Laut Cina Selatan, sikit banyak pun akan melibatkan negara kita. Ini keadaannya, sebab itu saya berkali-kali bertanya, apa dasar luar kita? Jadi pakar ekonomi ada tapi dipinggirkan. Betul saudara Duan Zain, seperti Tengku Razali Hamzah. Jangan dipinggirkan. Sekarang ni, jangan fikir bila you jadi Perdana Menteri, segala-galanya is going to good. Tak ada, saudara. Dalam keadaan sekarang ni, dengan bantuan yang tak sampai ni, saya khawatir ia akan menjadi from good to bad, from bad to worse. Kita bincang lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.